Bermulalah kisah yang tersurat dalam kitab-kitab lama. Alkisah tersebutlah Andalas, sebuah negeri. Palembang nama diberi. Demang lebar daun raja di sini. Muara Tatang nama sungainya. Melayu namanya. Di situ bermula kisah bangsa Melayu yang berkembang hingga ke negeri Melaka. Sultan-Sultan Melaka sangat mengadili, cinta pada tanah dan negeri. Maka tercatat jua kisah sang putri dari negeri tiada berperi. Selat Melaka menjadi saksi. Datangnya penuh rela di hati. Ke negeri keramat ini penuh diberkati. Tidak terkalahkan kekuatan Melayu ini. Walaupun erti Melayu, melayukan diri, bukan layu kerana panas atau api, tetapi merendahkan diri, tidak membesar diri, walau jelas kekuatan sejati. Maka segala dagang, atas angin dan bawah angin, sekaliannya datang ke Melaka. Terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu. Ayah, penatlah. Ayo, penat galu, berhenti. Kasih rehat dulu. Mana boleh rehat. Nanti lepas suruh, kita ke kantor Syahbandar. Aneh, tak perlu. Kat sana sudah ada itu semerang punya tuan. Itu bantu Tuan Syahbandar. Wah, sudah senang sekarang. Sini ada tempat plesa kan. Kita tak perlu beratur lama-lama depan kantor tu Syahbandar lagi lah. Mali lah, mali. Bagus. Beta kagum dengan pelaksanaan undang-undang baru di perairan. Memudahkan pedagang keluar masuk untuk berurus niaga dengan kita. Moga selepas ini semakin maju negeri dan semakin banyak pedagang yang masuk. Ya, inilah perundangan baru yang dicadangkan oleh Tuan Syahbandar dulu, Tuanku. Sampaikan pujian beta buat Tok Syahbandar, ya. Titah dijunjung, Tuanku. Ayo, kita pulang ke istana. Silakan, Tuanku. Assalamualaikum, Tuanku. Ampun, Tuanku. Waalaikumsalam, Datuk Laksmana. Ada apa, Datuk? Terkocoh-kocoh aja ni. Ada berita kurang enak yang hendak Patik sampaikan, Tuanku. Apa dia? Datuk Laksmana, demi keselamatan Sultan di bahu hamba, apa kata kita menghadap di Balarong saja untuk disampaikan berita itu? Tak mengapa, Temenggung. Beta mahu dengarnya usai sekarang. Teruskan, Datuk Laksmana. Patik dapat kabaran dari penduduk-penduduk di sekitar Tanjung Keling dan Duyung bahawa ada orang-orang siam berlega di pengampungan mereka. Tapi mereka berpakaian seperti Melayu kita, menyamar agaknya. Hah? Mana mereka tahu itu bangsa Siam? Dari bentuk wajah mereka. Masih ada lagi rupanya siam di bumi Melaka ini. Bendahara, Temenggung. Begitulah kiranya, Tuanku. Temenggung, beta mahu kamu pastikan segala keselamatan buat rakyat beta. Usah biarkan rakyat hidup dalam ketakutan dek bangsa-bangsa siam itu semua. Baik, Tuanku. Dan perketatkan benteng negeri. Datuk Laksmana? Titah dijunjung, Tuanku. Patik beredar dulu ke kantor untuk Patik bincang dengan penguasa bandar dan Kota Melaka sebelum Patik bawa lanjutannya ke majlis tertinggi. Izinkan Patik, Tuanku. Silakan.
Beta tak mahu apa-apa berlaku pada rakyat. Mereka sudah merasakan makmur di tangan beta. Jadi, biarlah ia kekal. Apa kita mahu lakukan sekarang ni, Tun Perak? Maafkan Patik, tuanku. Tapi kalau diikutkan adab alam, tiada apa yang kekal di muka bumi ini, kecuali Tuhan. Ya, tapi kita selaku hambanya perlu berusaha ke arah kejayaan. Bukan hanya melukut begitu saja, menanti takdir kita berubah sendiri. Tapi tuanku, bukan hamba ingin berputus asa. Cuma amat berat untuk hamba ingatkan bahawa hubungan antara kita dan Siam akan terus berlanjutan selagi tersemat dendam di hati Raja Siam atas kematian moyang mereka terbagi di tangan moyang-moyang tuanku dahulu. Bak kata mereka, hutang darah diganti darah, tuanku. Beta faham maksud Datuk itu. Kerana Datuk yang lebih dahulu bersama dengan ayahanda beta. Sejak zaman peperangan antara ayahanda beta dengan tentera Siam yang berhati batu itu semua. Perang tahun 1456 ketika zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah menyaksikan pertumpahan darah. Namun mengalah tidak ada dalam kamus hidup sang pejuang, hulu balang, pendekar dan pahlawan negeri Melaka. Hidup mati mereka di tangan Tuhan demi mempertahan tanah dari Raja Siam, pemerintah tamak lagi kejam. Dan mati di hujung pedang, tapi berundur kita jangan. Allahu Akbar. Walaupun tentera Melaka diserang hebat, namun semangat bersatu yang kuat memaksa tentera Siam berundur. Kita berundur dulu. Aku tak segada nyawa tentera kita hak ada sikit ni. Muzaffar, aku supoh. Aku akan mari mula tutup rendai. Dan mengingat seluruh keturunan Mung takkan hidup senang lepas ni. Jadi tuanku, selagi ada kesumat mereka, selagi itu kita buat apa pun, hubungan tetap tersemat retak. Tapi dalam Islam, kita wajib yakin setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Benar. Cuma Patik belum tahu apa jalan yang terbaik buat masa ni. Selain dari kita perangi mereka atau terus membetahkan diri semata. Jangan perangi. Beta mahu minta perlindungan daripada negara yang berpengaruh. Negara mana? China. Kalau China lah negara yang mahu dijadikan tempat pelindung, hamba khawatir masalah lain pula yang akan menimpa. Masalah apa, Tuan Hamba? Apa-apa saja yang kita tak mampu jangkakan sekarang. Kerana kita meminta perlindungan dari negara yang bukan Islam. Tapi, kalau tak silap hamba, Maharaja-Maharaja Cina sudah pun menganut agama Islam sewaktu zaman Laksmana Cheng Ho lagi. Mungkin masalah dari segi penduduk. Kita tahu kan, sikap penduduk Melaka yang enggan tanah mereka ditakluk. Siapa kata mereka datang menakluk? Bukankah mereka itu pedagang? Hamba yang menjaga pedagang-pedagang ini. Setakat ini, masalah tidaklah serumit mana pun. Ya? Tapi entahlah. Hamba dapat rasakan sesuatu yang tidak baik bakal berlaku. Dengar sini sahabat-sahabat. Setiap apa yang kita lakukan, ada baik dan buruknya.
ada kesan akibatnya. Tak ada satu pun di dunia ini yang sempurna. Tapi kita berusaha menyempurnakannya selagi kita mampu. Kita perlu yakin pada keputusan pemimpin. Mereka berada di atas kita. Orang yang di atas lebih nampak jelas. Kita yang di bawah ni. Benar, Tok Bendahara. Hamba setuju dengan cadangan Sultan meminta perlindungan dari Maharaja Cina. Jangan lain yang kita harap, lain yang datang. Korang berdua ni kan asyik goyang kaki kat kedai dan ni apa nak jadi ni? Orang lain pagi pergi kerja. Hamba berdua pagi-pagi kena kopi dulu. Baru boleh buat kerja. Kopi kepala otak kau kalau asyik berhutang. Nah, dan bagi kau teh ya. Cukup kopi untuk orang-orang kaya dengan orang rajin ya. Alamak bunga ni. Dengan hamba pun nak berkira kan? Kalau muka kami tak ada pagi-pagi kat sini, Mak Bunga juga yang tak ada kerja tau. Ya, donga sini. Satu hari nanti bangsa lain akan maju kat tanah sendiri. Kalau korang dua malam-malam, tahu tak? Semerang padi. Apa dah Mak Bunga ni? Hamba nak bagi rezeki lebih sikit sini pun nak bising-bising pula. Sekali kain terbang dah. Pui. Apa ni? Semboyan tu kan? Dah. Poi kerja capek. Itu bunyi macam pedagang rokan dengan negeri dah tiba. Wah, Mak Bunga pun tahu ya. Aden bukan katak buah tempurung lah macam korang. Dah. Syuh. Heran betul hamba dengan Mak Bunga tu. Hamba kerja pun salah, tak kerja pun salah. Katak dipanggilnya hamba. Alah, dia bengang pasal tuan hamba mengorak anak dara dia lah tu. Paling tak pun semua orang tahulah anak dara dia tu laku kan? Dia nak tuan hamba kerja kuat lagi lah kot. Kumpul harta berkoyan. Barulah nanti terjamin masa depan anak dia. Alah, kita ni kerja kat JT. Kita tahu kan berapa banyak ufti yang Sultan terima daripada negeri-negeri jajahan dia. Maknanya Sultan kita kaya. Jadi, apa nak risau? Tak payah kerja berat-berat lah. Bila Sultan dah kaya, negeri kaya, rakyat pun samalah mewah dan kaya. Betul kan? Salah. Tuan hamba perlu ingat, di tengah-tengah Melaka ini, banyak lagi kayu ajaib yang belum ditebang. Banyak lagi mutiara yang belum dijumpai dan dikilap. Banyak lagi batu delima yang belum digali. Takkan semua itu hendak diberi pada bangsa asing? Jangan sampai bangsa lain mendahului dan memiliki semua itu dari kita. Tiada lagi masa depan anak cucu kita nanti. Dari mana Kiai ni tiba-tiba je ni? Bukan dia baru je minum dekat kedai kopi tadi ke? Di ni ada ilmu lipat bumi ke? Seberang! Seberang! Tunggu apa seberang? Daulat tuanku! Daulat tuanku! Duduklah kalian semua. Hari ini, Beta sungguh rasa terharu dengan begitu ramai pedagang yang datang ke negeri Beta ini. Tuan-tuan sekalian, masih sudi berurus niaga dengan kita. Itu tandanya persahabatan kita erat dan berkat. Daulat tuanku! Penghulu bendahari, silakan. Begitulah Melaka. Menjalin hubungan luar dengan kerajaan serantau dan antarabangsa. Kelang, Bernam, Perak, Jugra,
Mereka datang menyembahkan ufti 40,000 wang timah setiap tahun sebagai tanda jajahan Melaka. Kemudian, datang lagi menghadap orang-orang dari Kampar, Indragiri dan Pahang dengan membawa ufti 40 kati emas setahun. Ditambah lagi dengan orang-orang dari Lingga, Rokan, Tunggai dan Rupan sebanyak 40 buah perahu dan lancara beserta hulu palang. Apalah orang Cina ni? Tak ada benda lain ke kau orang nak bawa masuk? Asyik-asyik benda sama je. Tuan mau balang apa? Nanti kami cari dan bawakan. Bawalah puteri-puteri Cina ke? Perempuan-perempuan cantik ke? Apa-apa ajalah. Dah, pergi. Jangan lupa bayar cukai nanti masa keluar. Faham? Apa kamu cakap tadi, Semerang? Hei, Tuan Syah Bandar. Tak ada apa-apa. Hamba saja je buat lawak. Beras diisi dalam ketupat. Hendak dijual di Pasar Deli. Bangsa Melayu hidup beradat. Agama jangan dijual beli. Ya, faham Tuan, faham. Maaflah ya. Puteri Cina konon. Pui. Kalau ada pun, tuan hamba tak layak lah. Hei, diam padi. Aku bengang ni ha. Bendahara, Tuanku, Beta sangat berpuas hati dengan segala ufti yang negeri terima untuk kali ini. Beta mahu Tok Bendahara, Temenggung, Syah Bandar dan Laksmana agar terus pastikan kestabilan perhubungan antara negeri-negeri jajahan dan juga jiran. Beta mahu kekalkan persahabatan. Jangan ada yang benci. Kerana benci akibatnya mati. benar Tuanku. Mari kita pulang ke istana. Beta mahu uruskan keberangkatan menteri-menteri ke China. Lihat itu Temenggung. Kalau sang burung pandai beri makan dan jadi penaung kepada anak-anaknya, begitu juga kita manusia kan? Wajib jadi penaung dan pembela. Jadi kenapa perlu bantah keputusan Beta? Dengar sini. Beta bersumpah atas jemala Beta untuk kekalkan rakyat Melaka dalam damai dan tiada perang, walau terpaksa memakan nyawa Beta sendiri. Jadi janganlah risau. Beta akan bersama-sama tanggung apa saja kesan mendatang apabila kita meminta perlindungan daripada Cina itu. Hamba kesal dengan sumpah Sultan tempoh hari. Tok Bendahara, salah hamba. Apakan daya Temenggung? Sumpah telah Baginda lapas. Itu tandanya Baginda sangat cintakan rakyat dan tanah Melaka ini. Hingga sanggup mempertahankan rakyat dengan jemala sendiri. Itu juga tanda mulia seorang pemimpin. Dara, hati-hati! Kelihatannya seperti orang Majapahit. Kenapa dia mau bunuh Tok Bendahara? Adakah kaitannya dengan keputusan kita ke negara China?